Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Alina binti Ahmad Sidi, berangka giliran 2021-170410003 daripada kelas D1.3. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang analisis kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Dalam perbincangan kita hari ini akan ada 3 isi kandungan yang akan kita bincangkan, iaitu yang pertama adalah kepelbagaian sosial budaya yang wujud di sekolah, yang kedua implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap bidang pendidikan, yang ketiga yang terakhir adalah peranan guru bagi mewujudkan suasana mesra budaya di sekolah. Dalam perbincangan kita hari ini, saya akan menganalisis sebuah sekolah yang telah saya hadiri sewaktu saya di tingkatan 4 dan tingkatan 5, iaitu MRSM Taiping. Jadi hari ini kita akan menganalisis kepelbagaian sosial budaya di sekolah MRSM Taiping. Okey, sebelum kita menganalisis kepelbagaian sosial budaya di sekolah, marilah kita lihat sedikit latar belakang MRSM Taiping. MRSM Taiping adalah maktab ke-8 yang ditubuhkan oleh MARA. Ianya mula beroperasi pada 1 Julai 1983. MRSM ini terletak di Mukim Tupai di daerah Larut Matana Selama, iaitu ianya berhampiran dengan kawasan perlancongan iaitu Taman Tasik Taiping, Zoo Taiping dan juga Bukit Larut. Pada 23 Disember 1990, MRSM Taiping telah diiktiraf sebagai salah satu MRSM di bawah program khas pendidikan ataupun orang lebih mengenalinya sebagai PKP. Pelajarnya hanya terdiri daripada menengah atas iaitu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Pada tahun 2017, MRSM Taiping dikenali sebagai Apple Distinguished School. Okey, sebelum kita melihat kepada kepelbagaian sosial budaya yang terdapat di MRSM Taiping, marilah kita lihat dahulu apakah persamaan sosial budaya yang terdapat di MRSM Taiping. Okey, persamaan sosial budaya yang pertama yang dapat saya keluarkan adalah daripada aspek agama, iaitu sepanjang saya bersekolah di MRSM Taiping sewaktu saya di tingkatan 4 dan tingkatan 5, boleh saya katakan bahawa semua guru dan semua murid adalah beragama Islam. Okey, jadi apabila semua guru dan semua murid beragama Islam, ianya membantu untuk mengukuhkan pegangan agama dalam komuniti sekolah, yang mana ia menjadi senanglah untuk kami melakukan program ataupun aktiviti kerohanian kerana komuniti sekolah adalah semuanya beragama Islam. Sebagai contoh, di bulan puasa, banyak program kerohanian dapat kami lakukan seperti solat berjemaah tarawih, berbuka puasa perdana bersama guru dan bersama murid, dan juga apabila mendekati musim peperiksaan ataupun ingin mendoakan seseorang, solat sunat hajat dapat dilakukan bersama-sama. Selain itu juga sepertinya sambutan Hari Raya Aidilfitri dan juga aktiviti usrah dan kalangan murid, yang mana pada setiap hari Jumaat malam kami akan ada aktiviti usrah untuk meningkatkan kerohanian di kalangan murid. Dan juga pada hari Jumaat, apabila murid lelaki semua akan pergi ke masjid untuk solat Jumaat berjemaah, tetapi kami yang perempuan akan melakukan aktiviti kerohanian di surau. Aspek persamaan sosial budaya yang kedua adalah aspek sosial. Okey, untuk di bawah aspek sosial, pertama sekali adalah semua guru dan semua murid di MRSM Taiping adalah daripada orang Melayu. Jadi apabila semua murid dan semua murid semua guru ataupun kita katakan komuniti sekolah adalah daripada komuniti orang Melayu, jadi budaya Melayu dapat dipraktikkan dan diterapkan dalam komuniti sekolah. Sebagai contoh, budaya memberi salam, budaya senyum, dan juga yang saya dapat keluarkan adalah bila kita lihat di kafe dan dewan selera, makanan yang dihidangkan ataupun makanan yang dijual adalah makanan daripada budaya orang Melayu, iaitu kalau di kafe itu untuk sarapan pagi, kafe menjual nasi lemak, dan juga seterusnya. Apabila semua ataupun apabila komuniti sekolah itu adalah daripada komuniti Melayu, jadi penggunaan bahasa Melayu itu akan lebih menyeluruh lah dan juga akan dapat dikukuhkan. Okey, seterusnya marilah kita lihat kepada kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Okey, konsep kepelbagaian sosial budaya ini sebenarnya terdiri daripada 6 elemen yang utama, iaitu untuk meraihkan perbezaan jantina, perbezaan etnik, perbezaan agama, perbezaan bahasa, perbezaan status sosial ekonomi dan kemampuan mental dan fizikal.
Okey, tetapi untuk kepelbagaian sosial budaya yang terdapat di MRSM Taiping, yang pertama yang dapat saya keluarkan adalah latar belakang pendidikan. Okey, seperti yang saya sebut di awal tadi, saya mula memasuki MRSM Taiping pada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Seperti kita tahu, pada latar belakang sekolah, memang MRSM Taiping hanya menawarkan pendidikan menengah atas. Jadi, pelajar-pelajar yang menghadiri MRSM Taiping sebenarnya berasal daripada pendidikan menengah rendah yang berbeza, yang mana ada di antara mereka adalah daripada sekolah harian ataupun daripada MRSM juga. Tetapi meskipun daripada MRSM, tetapi MRSM yang dihadiri sewaktu tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 itu turut berbeza. Sebagai contoh, ada di kawasan daripada MRSM Terendah, ada di kawasan daripada MRSM Deli Kelantan, dan saya pula adalah daripada MRSM Kedaraan Kulim Kedah. Okey, aspek kepelbagaian sosial budaya yang kedua adalah aspek ekonomi. Terdapat 3 kelas ekonomi, iaitu kaya, sederhana dan miskin. Okey, kenapa saya boleh katakan ada 3 kelas ekonomi? Kerana ada kawan saya yang kurang berkemampuan, yuran pengajian ditawarkan, dibayar oleh MARA. Tapi untuk saya yang daripada keluarga yang sederhana dan ada kawan saya pada keluarga yang kaya, kami perlu membayar yuran sendiri mengikut pendapatan ibu bapa. Aspek kepelbagaian sosial budaya yang ketiga adalah aspek sosial. Untuk aspek sosial ini, selain daripada kami ini berasal daripada pendidikan menengah rendah yang berbeza, maksudnya daripada, kalau dahulu saya daripada MRSM Kulim Kedah, mungkin waktu tu saya menggunakan bahasa utara. Tapi ada kawan saya pada MRSM Jeli, jadi dia biasa menggunakan bahasa Kelantan ataupun biasa belajar menggunakan bahasa Kelantan. Tapi apabila digabungkan dalam MRSM Taiping, kami perlu belajar bahasa orang Perak pula. Okay. Tetapi selain daripada perbezaan latar belakang pendidikan yang membezakan negeri MRSM dahulu, ada satu lagi perbezaan, iaitu perbezaan asal usul negeri yang membezakan dialek dan makanan. Sebagai contoh, saya berasal daripada Penang. Mungkinlah tak susah untuk saya yang daripada utara ini untuk terbiasa dengan suasana orang Perak. Tapi ada kawan saya yang daripada Sabah dan Sarawak yang mungkin perlu belajarlah tentang yang merasakan perbezaan dialek dan makanan. Okey, aspek sosial yang kedua adalah bahasa utama yang digunakan di rumah. Meskipunlah semua pelajar dan guru adalah daripada orang Melayu, tetapi bahasa yang digunakan di rumah mungkin berbeza, kerana ada kawan saya yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama di rumah. Mungkin kerana dia mix atau kita panggil campuran, ataupun dia dibesarkan seperti itu. Dan yang terakhir adalah aspek jantina. Okey, MRSM Taiping adalah MRSM yang bukan lelaki sahaja ataupun perempuan sahaja. Sebaliknya, ianya merangkumi dua jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Jadi, murid perlu berinteraksi antara jantina yang berlainan dan meraihkan perbezaan lelaki perempuan. Okey, seterusnya, apa kesan ataupun apa implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap bidang pendidikan lah, ataupun dalam konteks ini kita ingin melihat apa kesan kepelbagaian sosial budaya terhadap MRSM Taiping, terhadap pendidikan di MRSM Taiping lah. Okay, kepelbagaian sosial budaya dalam sistem masyarakat majmuk di negara kita akan memberi kesan secara langsung kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya dan kepada suasana pembelajaran secara khususnya. Okey, kesan yang pertama, kelas yang mempunyai murid dari pelbagai negara berbeza latar belakang pendidikan dan berbeza jantina memerlukan sikap toleransi dan percaya antara satu sama lain. Okey, meskipun kami ini berasal daripada MRSM yang berbeza sewaktu pendidikan menengah rendah, dan juga ada di antara kami yang berasal daripada sekolah harian. Tapi apabila kami masuk ke MRSM Taiping, kami diletakkan ataupun dicampurkan di dalam kelas. So dalam kelas saya ada kawan daripada MRSM Jeli, ada kawan saya daripada MRSM Terendah, ada kawan saya daripada MRSM Berseri, ada kawan saya daripada MRSM Baling, dan juga ada kawan saya yang berasal daripada pelbagai negeri lah. Ada daripada Terengganu, ada daripada Perlis, ada yang daripada Perak sendiri, dan ada juga daripada Selangor. Dan juga kami ini berbeza jantina lah, ada lelaki dan ada perempuan. Jadi kalau ikutkan dalam kelas akan ada seorang ataupun dua orang lah yang sama daripada latar belakang kita. Sebagai contoh, mungkin ada kawan saya yang daripada MRSM yang sama sewaktu di pendidikan menengah rendah, ataupun ada kawan saya berasal daripada utara yang sama dengan saya. Kalau ikutkan
mestilah saya akan terbiasa ataupun memilih untuk kita ni berinteraksi ataupun bersosial dengan kawan yang ada persamaan dengan kita. Tapi apabila diletakkan dalam satu kelas, kami perlu untuk bersikap toleransi lah, ataupun perlu untuk saling mengenali dan cuba untuk membina kepercayaan antara satu sama lain, despite antara satu sama lain menolaklah perbezaan yang kami ada itu. Yang kedua adalah murid perlu mengambil peluang daripada kepelbagaian sosial budaya dalam kelas untuk berinteraksi antara satu sama lain. Ini seperti apa yang saya sebut, seperti apa yang saya ulas sebentar tadi lah. Dan yang terakhir dan yang ketiga, kepelbagaian sosial budaya dalam kelas akan turut menjurus kepada masalah emosi murid seperti kurang keyakinan diri. Perkara ini boleh dilihat apabila manakah kami ini berasal daripada latar belakang pendidikan sekolah menengah rendah yang berbeza. Orang selalu cakap budak MRSM ni akan rajin belajar. Jadi kalau kawan-kawan daripada sekolah harian tu, selalunya mereka akan rasa takut sikit lah. Maksudnya mereka akan risau dengan kawan-kawan MRSM. Tapi sebenarnya kami ini sama sahaja. Jadi mungkin disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang berbeza, ada kawan yang mungkin sebelum ni tak pernah duduk dekat asrama penuh. Tapi bila dia duduk dekat asrama penuh, dia mungkin kena mengubah cara pembelajaran dia. Jadi mungkin perkara sebegitu akan sedikit mengganggu emosi lah juga. Dan akan adalah munculnya isu seperti kurang keyakinan diri kerana melihat kepada ataupun cuba untuk membandingkan diri dengan kawan lain. Implikasi yang keempat kepada kepelbagaian sosial budaya kepada pembelajaran dan pengajaran adalah iaitu murid-murid perlu diterapkan kefahaman dan nilai toleransi, kepercayaan dan saling tolong-menolong terhadap rakan sebaya yang berbeza sosial budaya agar tidak ada jurang perbezaan antara mereka bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Dan kelima adalah penggunaan bahasa standard perlu diamalkan oleh murid dan guru ketika berada dalam kelas dan kawasan sekolah. Implikasi kepelbagaian sosial budaya kepada guru di MRSM Taiping pula. Yang pertama, guru perlu menggunakan kemahiran optimum dalam penulisan bilik darjah. Seterusnya penting untuk guru memahami tingkah laku dan budaya murid. Hal ini adalah kerana memandangkan terdapat perbezaan sosial budaya dalam kalangan murid. Jadi ataupun dikatakan terdapat perbezaan sosial budaya dalam kalangan murid seperti perbezaan latar belakang pendidikan, perbezaan negeri. Jadi mungkin akan ada tingkah laku dan budaya yang berbeza di kalangan murid. Oleh itu guru-guru perlulah bijak menguruskan bilik darjah. Dan untuk guru bijak menguruskan bilik darjah, guru memerlukan kemahiran yang optimal. Yang kedua, guru perlu menerapkan semangat saling mempercayai ke dalam jiwa murid dan nilai-nilai murni ke arah perpaduan murid. Selain daripada murid perlu berusaha untuk membina hubungan kepercayaan sesama kawan sendiri, guru juga perlu menerapkan semangat. Maksudnya guru juga perlu memainkan peranan untuk menjadikan platform kepada pelajar untuk menerapkan semangat perpaduan. Yang ketiga adalah guru menunjukkan teladan sebagai seorang profesional dan ejen sosialisasi. Memandangkan guru adalah seorang yang paling murid jadikan contoh ataupun pada murid melihat sebagai teladan. Jadi guru perlulah mempamerkan nilai-nilai murni seperti nilai toleransi, nilai menghormati, supaya bila murid melihat, murid juga akan bermotivasi untuk melakukan untuk membina nilai tersebut dalam diri. Yang keempat, guru perlu memberi layanan sama rata kepada semua murid tanpa mengambil kira sosial budaya. Hal ini amatlah penting kerana mungkin ada di antara kami yang sebenarnya lebih bijak daripada kawan lain. Jadi sepatutnya guru itu memberi layanan yang sama rata lah, menolak perbezaan tahap pendidikan kami ataupun tahap kepandaian kami, ataupun mungkin berasal daripada negeri yang sama dengan guru ke. Jadi guru perlu menolak semua latar belakang perbezaan itu, tapi sebaliknya memberi layanan sama rata kepada semua murid. Kesan yang seterusnya adalah
guru perlu menggunakan pelbagai kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap pencapaian murid. Seterusnya adalah guru membentuk kumpulan yang berupaya untuk memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Dan yang terakhir, guru itu perlulah tahu cara untuk menyelesaikan masalah murid seperti masalah kurang keyakinan diri. Tindakannya, guru harus mengenali murid dan memberi bimbingan dan motivasi kepada murid. Okey, seperti yang saya cakap tadi, antara kesan kepada kepelbagaian sosial budaya kepada murid adalah mungkin akan ada masalah emosi di kalangan murid lah. Kerana bila murid itu memandang beza antara dirinya sendiri dan kawan-kawannya, jadi akan adalah wujudnya masalah kurang keyakinan diri. Okey, jadi selain daripada untuk membantu murid itu membina keyakinan dirinya dan menerapkan nilai-nilai dalam dirinya, guru pentinglah seorang guru itu untuk membantu murid itu. Dan untuk membantu seorang murid itu, haruslah guru itu mengenali dahulu macam mana muridnya, supaya dapatlah seorang guru itu dapat membimbing dan memotivasikan murid tersebut. Okay, seterusnya kita akan membincangkan tentang peranan guru bagi mewujudkan suasana mesra budaya di sekolah. Okay, kenapa? Kerana peranan guru ini amatlah penting. Peranan guru sebagai pendidik amat diperlukan dalam menanam dan menerapkan elemen-elemen yang diperlukan dalam proses sosialisasi yang sihat dan berkesan. Okay, antara peranan guru bagi mewujudkan suasana mesra budaya di sekolah ataupun antara perkara yang saya rasa guru saya telah lakukan sewaktu saya berada di MRSM Taiping. Yang pertama adalah mengajar dan mendidik murid yang berbagai sosial budaya agar saling menghormati dan memahami antara satu sama lain. Sebagai contoh, macam saya cakap tadi, kami ni berasal daripada MRSM Berlainan, daripada latar belakang pendidikan Berlainan, ada daripada sekolah harian. Tapi bila kami masuk MRSM Taiping, kami ditempatkan dalam satu kelas yang sama. Bila kami ditempatkan dalam satu kelas yang sama, saya boleh katakan guru-guru telah banyak membantu kami ini saling mengenali dan membina kepercayaan dan juga menghormati antara satu sama lain. Dan kebanyakan itu dapat saya, dan kebanyakan aktiviti yang membantu kami untuk memupuk nilai ini dapat saya lihat daripada aktiviti homeroom. So apa yang dimaksudkan dengan homeroom? Kalau dekat MRSM, dalam satu kelas kami akan dibagikan kepada dua kumpulan. Dua kumpulan itu adalah kumpulan homeroom kami. Dan untuk kumpulan homeroom ni kami akan ada seorang guru yang kami panggil sebagai ibu homeroom lah, ataupun emak homeroom. Jadi kami ni ibaratkan keluarga kecil lah. Jadi dalam homeroom saya banyaklah aktiviti yang kami lakukan. Dan aktiviti ini selain daripada aktiviti yang dicadangkan oleh sekolah, dicadangkan oleh MRSM, tetapi aktiviti-aktiviti ini sebenarnya kami plan ataupun merancang sendirilah sesama homeroom untuk kami cuba membina hubungan lagi. Sebagai contoh, dalam gambar ni dapat lihat saya dan homeroom saya, ataupun sebenarnya adalah budak kelas saya sendirilah. Dua homeroom kami ini berkumpul dan memasak di rumah cikgu kami untuk berbuka puasa bersama-sama. Selain itu juga cikgu saya sendirilah, cikgu homeroom saya sebenarnya memberi layanan sama rata kepada semua ahli kelas saya lah. Sebagai contoh, dia juga adalah cikgu civic saya. Tapi meskipun dia adalah cikgu civic dan juga seorang lagi adalah cikgu sejarah, dan juga, meskipun mereka adalah cikgu homeroom kami, tapi sewaktu di kelas, maksud sewaktu dalam proses pengajaran dan pembelajaran, mereka melayan kami seperti murid biasa. Maksudnya tak ada pun kami diberi layanan lebih, ataupun maksudnya macam kan ada dua homeroom tadi kan, tapi tak ada pun cikgu homeroom ni lebih beratkan satu homeroom bandingkan dengan satu kelas yang satu lagi homeroom. Tapi layanan yang diberikan itu adalah sama. Dan satu lagi saya teringatlah, dahulu cikgu homeroom saya pandai memasak. Jadi dia selalu bila dia baking kek ke, dia akan bagi dekat saya, minta saya untuk paskan kepada kawan-kawan. Tapi dia tak minta untuk saya paskan untuk pelajar perempuan saja, tapi juga turut dia beri untuk pelajar lelaki juga. Okey, dan ini adalah gambar
Saya satu homeroom lah, satu kelas, 2 homeroom. Okay, yang seterusnya penerapan nilai murni di dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan di luar bilik darjah. Maksudnya guru, untuk guru tu mewujudkan suasana mesra budaya di sekolah. Antara benda yang guru buat adalah menerapkan nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan juga menerapkan nilai murni di luar bilik darjah. Kerana memandangkan MSN Taiping ini adalah sekolah berasrama penuh. Jadi nilai itu dapat diterapkan selain daripada di dalam kelas, begitu juga di luar bilik darjah lah, dalam aktiviti-aktiviti lain. Okay, sebagai contoh, banyak aktiviti di luar bilik darjah yang telah sebenarnya membawa persamaan kepada kami lah. Sebagai contoh, aktiviti debat bahasa, aktiviti debat bahasa Melayu, ataupun aktiviti pertandingan komsas. Waktu saya ingat lagi, waktu saya pertama sekali masuk, waktu bulan pertama di MRSN Taiping, kami telah diberi tugasan untuk subjek bahasa Melayu untuk melakonkan ataupun mensimulasikan komsas yang telah kami belajar. Waktu tu saya dapat tentang sajak. Bagi saya ada satu benda yang susah lah waktu tu. Saya macam tertanya-tanya je lah kenapa perlunya untuk melakonkan sajak. Tapi sekarang ni baru dah saya faham bahawa semua itu adalah untuk menerapkan nilai jati diri, bahasa yang kita banggakan lah, iaitu bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Dan juga daripada pertandingan komsas itu banyak nilai-nilai yang saya pelajari. Dan selain itu juga program-program yang di luar bilik darjah ni sebenarnya membantu kami untuk menerapkan banyak nilai murni lah, seperti nilai kebersamaan, nilai kesamarataan, nilai menghormati, nilai memberi pandangan dan menerima pandangan orang lain, nilai bertoleransi, dan juga nilai toleransi ataupun nilai cuba untuk meraihkan perbezaan ini dapat kami pelajari ataupun dapat saya pelajari lah daripada program UNGA. UNGA adalah program United Nations General Assembly. Dalam program ini setiap kelas diberikan satu negara luar. Sebagai contoh, waktu tu saya dapat negara Denmark. Jadi kami perlu mencari tentang apa budaya Denmark. Okay, ada kelas yang perlu membentangkan tentang negara Korea, ada yang perlu membentangkan tentang Jepun, ada yang perlu membentangkan tentang Finland, dan banyak lagi lah negara. Dan juga ada yang perlu membentangkan tentang Malaysia sendiri. Jadi bila kami ini melihat perbezaan budaya, sebenarnya kami ini belajar tentang meraihkanlah perbezaan yang ada di antara negara-negara lah. Dan seterusnya kami menerapkan dalam perbezaan yang ada sesama kami. Selain itu juga ada aktiviti pemindahan pertukaran pelajar dengan pelajar Jepun. Untuk program ni saya tak sempat ataupun saya tak terlibat lah. Tapi daripada kawan-kawan saya yang terlibat itu, sukalah untuk mendengar perkongsian mereka bila mereka berinteraksi dengan pelajar pertukaran daripada Jepun. Okay, yang terakhir saya rasakan peranan antara benda yang guru saya lakukan lah untuk wujudkan suasana mesra budaya di sekolah itu adalah guru berperanan dalam memberi motivasi kepada murid, membimbing, membina konsepkan diri dan nilai positif dalam diri. Okay, seperti yang saya sebut sebentar tadi, aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah ni selain daripada nilai kita melihat tentang nilai menghormati ataupun nilai meraihkan perbezaan, sebenarnya aktiviti-aktiviti ini juga sebenarnya memberi peluang kepada murid untuk mencurahkan bakat mengikut minat dan kepakaran mereka. Jadi apabila murid ini dapat mencukir bakat mereka sendiri, ini dapat membina keyakinan diri mereka lah. Jadi pembinaan keyakinan diri ini dapat membantu emosi mereka, seperti mana menyelesaikanlah kesan sosial budaya yang wujud di sekolah sebentar tadi yang kita bincangkan, iaitu adanya gangguan emosi, iaitu kurang keyakinan diri.
Sebagai contoh, saya teringat lagi waktu saya kelas bahasa Inggeris, cikgu saya memberi peluang untuk kami adakan speaking corner, iaitu kami diberi peluang untuk bercakap di hadapan orang ramai, menyuarakan apa pandangan kami tentang apa-apa isu. Waktu itu saya bercakap tentang isu Hallyu Wave, iaitu isu wave Korea, fenomena K-pop lah kan, fenomena K-pop di negara kita. Jadi saya bebas membincangkan isu itu secara kritikal dan kritis, dan juga seterusnya kami melakukan perbincangan lah dalam kelas, bincangan dalam ahli kelas ataupun dalam kalangan audiens yang hadir pada waktu itulah tentang isu itu. Jadi secara tak langsung saya mempelajari untuk membina kemahiran interpersonal dan intrapersonal saya lah, untuk saya berinteraksi dengan orang, dan juga untuk saya mencabar diri saya membina keyakinan diri lah bercakap di hadapan orang ramai. Okey, seterusnya untuk kita sebelum kita menutup, pentinglah saya ingin mengulaskan tentang pentinglah seorang guru itu sebagai ejen sosial budaya, kerana suasana yang seperti saya ceritakan tadi, yang suasana yang sihat begini akan memberikan satu kepuasan dan ketenangan untuk murid berada di sekolah. Suasana sebegini membolehkan murid mengikuti pelajaran dengan baik dan berkesan tanpa memberikan tekanan kepada murid yang terkurung dalam pelbagai sosial budaya. Dan seterusnya dapat memupuk semangat patriotik dan semangat kekitaan di kalangan murid dan kekal jati diri sebagai anak manusia. Dan ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya belajar untuk meraihkan perbezaan daripada kami yang perbezaan latar belakang yang berbeza. Saya belajar untuk membantu kawan-kawan saya daripada perbezaan sekolah menengah yang berbeza. Maksudnya saya tahu bila kawan MRS saya cara belajar dia begini, kawan sekolah harian saya cara belajar begini. Jadi kami saling bertukar pandangan dan bertukar cara pembelajaran lah. Secara tak langsung juga tak dapat, maksudnya mengelak daripada merasai tekanan lah dalam proses pengajaran itu. Dan seterusnya bila banyak kami belajar tentang negara luar, pemikiran saya banyak terbuka lah, yang mana waktu itu saya rasa ramai kawan-kawan saya memang berimpian untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara, tapi dalam masa yang sama kenapa nak lanjutkan pelajaran luar negara, waktu itu mereka merasakan untuk membawa imej negara Malaysia lah ke luar negara itu dengan melanjutkan pelajaran luar negara. Jadi kesimpulannya, pelbagai sosial budaya memberi cabaran dan juga kesan positif kepada pendidikan, terutamanya kepada guru dan murid. Kerana guru sebagai ejen sosial budaya adalah amat besar bagi setiap murid. Oleh itu, guru perlulah mempunyai kemahiran dan kepakaran untuk mengendalikan pelbagai sosial budaya di sekolah dan memberikan layanan sama rata untuk setiap anak murid tanpa ada sebarang prejudis. Dengan ini dapat menerapkan nilai-nilai positif dalam diri murid dan membentuk jati diri mereka sebagai warga negara Malaysia yang seimbang. Suka untuk saya memetik kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri kita. Malaysia yang lemah sekalipun jika bersatu padu akan dapat megoncang dunia. Demikianlah kesannya perpaduan. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.